Jabatan Imigresen Negeri Perak ni secara keseluruhannya mempunyai keanggotaan lebih kurang seramai 456 orang gitu ya. Ada mungkin dalam 460 orang lah gitu ya. So negeri ini mempunyai kalau diikutkan daripada skop immigration, dia mempunyai semua asas yang adalah pintu-pintu. Dia ada pintu masuk laut, pintu masuk udara dan juga pintu masuk daratnya kan, checkpoint. So Perak ni dia negeri kecil tetapi dia mempunyai full swing of immigration punya aktiviti lah kalau ikutkan daripada segi checkpoint. Dia ada udara, laut dan pintu masuk darat. So kita juga ada mempunyai 5 pejabat cawangan ya. 5 pejabat cawangan yang mana pejabat cawangan ni pun dia menjalankan fungsi penuh lah sebagai sebuah pejabat. Contohnya apa yang saya maksudkan dengan fungsi penuh tu, pejabat-pejabat ni dia berfungsi mengeluarkan dokumen perjalanan, pasport dan pas dan permit lah untuk pas PLKS untuk pekerja asing dan pas lawatan sosial untuk yang kategori yang engagement dengan warga negara lah. Maknanya pas lawatan sosial jangka panjang untuk pas pelajar dan sebagainya. Kita tahu kerajaan memperkenalkan program repatriasi migran pada 2024 bermula 1 Mac hingga 31 Disember tahun ini. Okay. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan secara ringkas apa itu program repatriasi migran? Dia kalau ikutkan program repatriasi ini dia sama juga dengan jika diikuti lah sebelum-sebelum ni ya. Jabatan Imigresen ada membuat beberapa aktiviti yang hampir serupa. Kalau tidak silap saya dulu kita pernah buat program Back for Good kan, dia bentuk yang sama. Program ni dilaksanakan bertujuan untuk untuk kita mengurangkan masalah kebanjiran parti lah sebenarnya. Dia kebanjiran parti ni dia berlaku ada ketika dia bukan parti ni yang masuk sini, dia kebanyakan daripada parti ni kalau kita ikutkan daripada statistik kita menunjukkan dia sebelum ni adalah pekerja. Tetapi telah tinggal lebih masa dan tidak melanjutkan permit. Ada kedudukan juga, ada kes-kes tertentu yang lari daripada majikan dan sebagainya. Ini adalah fokus kita lah. Fokus yang bukan kita tukan yang maksudnya Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen lah. Fokus kita untuk memberikan kebenaran dia balik dan ialah untuk mengurangkan kehadiran ni lah pada datang tanpa izin ni kan. Pada mulanya untuk makluman tuan, dia bukan pendatang tanpa izin, dia adalah yang masuk secara sah kan. Dia kebanyakannya masuk secara sah dan sampai ke satu peringkat apabila permit PLKS itu tidak dilanjutkan dan orang ini mula jatuh kepada kategori parti. Dan, kalau kita tengok program yang dibuat ni memang dapat menunjukkan perubahan yang nyata lah. So macam contohnya kalau kita ikutkan sepanjang berjalannya program ni sehingga ke hari ini kita telah berjaya untuk melaksanakan hampir 1,946 orang yang telah mengikuti program ni lah untuk balik ke negara asal masing-masing. Daripada segi orang kata penyertaan parti itu untuk mengikut program repatriasi migran ini, adakah ia secara sukarelawan ataupun apabila ditangkap dalam operasi atau? Dia ni memang kita nampak secara sukarela lah. Kalau yang datang tu memang kebanyakannya secara sukarela. Dia kebanyakan apabila mungkin kita tengok agak lambat kan, tetapi dalam satu kedudukan kalau mana-mana parti ni apabila dia mengetahui dia akan datang lah.
So kita pun menjalankan kita punya mewawarkan berita ni lah untuk pengetahuan golongan sasaran kita ni lah, parti-parti ni kan. So buat masa ni sambutan tu kira boleh anggap sebagai menggalakkan jugalah sebab kalau ini skop negeri Perak kalau skop seluruh negara tu memang mendapat inilah mendapat sambutan yang agak tinggi juga. Kita boleh jelaskan sikit yang mana-mana parti yang memilih untuk mengikuti program repatriasi migran ni, denda dia, bayaran kompaun dia RM500 dan kemudian ada RM300. Adakah denda ini maksudnya lebih rendah berbanding dengan jika mereka ditangkap dalam operasi? Ini adalah pertimbangan yang telah dibuat oleh pengurusan tertinggi kita lah daripada ni. Kalau kita tinggi pun dia tak akan datang. Dan ini adalah antara yang terendah pernah diberikan oleh kerajaan. Maksudnya daripada kadar kompaun yang ditawarkan tu adalah yang paling minima lah, ditawarkan. Bukan apa, kita bukan mau ambil apa pun, tapi mempermudahkan dia lah kan. Dalam masa yang sama kita pun ini bukan ada tujuan-tujuan keuntungan dan sebagainya, dibuat bagi atas dasar kita sama-sama mempertimbangkan juga keadaan dia untuk balik dan sebagainya. Daripada skop itu yang immigration tengok sebenarnya. So mungkin tuan boleh kongsikan sedikit dengan saya statistik yang tadi buatkan tadi kan, untuk jumlah keseluruhan parti di Perak itu sendiri yang mengikuti program repatriasi migran ni adalah 3,203 parti. So, dan mungkin tuan boleh kongsikan sikit pecahan dari segi warga negara mana yang paling ramai orang kata memilih untuk mengikuti program ini. Okey, kalau kita tengok kan dia memang kita tidak boleh di luar daripada jangkaan kita lah. Yang paling ramai itu adalah warga negara jiran kita lah. Setakat Jun 2024 jumlah parti yang telah menyertai program PRM ini adalah seramai 3,203 orang. Sekiranya mengikut pecahan, lelaki mewakili sebanyak 2,200 orang, perempuan 817, kanak-kanak lelaki 89 dan kanak-kanak perempuan 97 orang. Pecahan mengikut warga negara, Indonesia mencatatkan negara yang tertinggi, tertinggi penyertaan dalam PRM, iaitu seramai 1,999 orang, India 310, Bangladesh 250, Nepal 236, Pakistan 201, Myanmar 113, Sri Lanka 57, Vietnam 10 dan negara-negara Kemboja, China, Laos, Serbia, Filipina, Somalia, Nigeria, Singapura dan Thailand. Lebih kurang range di antara 1 hingga 8 orang. Kita tengok parti daripada negara jiran yang lebih ramai. Kita boleh kongsikan sikit faktor yang menyebabkan mereka ramai di negeri itu apa ya kan? Contoh dia, kalau kita ambil macam Indonesia ni, ini adalah negara jiran. Negara jiran kita, lepas tu kita ni sharing budaya yang sama dan sebagainya. Dan kalau kita ikutkan keberadaan orang pun kebanyakannya suka berada juga di negara kita kan. Cuma mungkinlah ini disebabkan oleh disebabkan pekerjaan sektor yang dia kerja tu telah ditutup oleh ni kan. Jadi kebanyakan ini pun ada yang daripada kalangan dia telah diminta balik tapi dia tidak balik. Mungkin sebelum ni ada program repatriasi ni yang sama tapi dia tak balik. Dan keberadaan lah, kalau negara jiran Indonesia ni dia sama dengan kita, jadi dia masih boleh bertahan lama di sini lah kan. Dia sama dengan kita sebenarnya. Cuma that's why bila kerajaan mengetahui antara lain cara untuk warga negara jiran kita balik adalah dengan cara yang macam ni, dia memberi sambutan lah untuk balik. Dan antara lain faktor dulu, kalau dia ramai mestilah disebabkan ni adalah negara yang terhampir dengan kita dihubungi dengan
perhubungan laut, perhubungan darat pun ada juga, kan? Perhubungan udara. Dia berada di persekitaran kita sebenarnya, kebanyakan daripada warga negara jiran kita Indonesia. So tuan, mungkin tuan orang kata boleh ajak kepada parti-parti itu di Perak untuk orang kata menyertai program repatriasi migran sebelum tamat tempoh kan. Ya. Memang kita mengalu-alukan lah semua yang telah berada dalam kedudukan sebagai parti lah, pendatang asing tanpa izin, agar dia menyertai program yang dianjurkan kerajaan ni, dan dengan tujuan yang baik lah, bagi kebaikan diri sendiri. Sebab apa? Sekiranya kalangan parti ini tidak mengambil peluang daripada apa yang telah dibuka ni, kita juga ada ke arah menjalankan penguatkuasaan yang lagi kerap lah buat masa ni. So sasaran kita memang kita akan pergi kepada mana-mana aduan-aduan awam yang mengatakan di mana terdapat parti mesti kita akan lakukanlah operasi, kan? So ada lebih baik mengikuti program ini daripada ditangkap, kan? Kalau ditangkap, dia kena melalui proses undang-undang yang sepatutnya lah. Maknanya kebanyakan tanggapan ini dia akan didakwa di mahkamah, dikenakan hukuman penjara, kan? Dan ini saya rasa lebih berat lah jika dibandingkan dia yang dalam program PRN ini, dia hanya perlu datang, menyerah diri, mendaftar, dan kemudian kita proses, dan dia boleh balik sendiri. Tetapi kalau di sebaliknya pula, kalau ditangkap, dia akan melibatkan banyak proses, dan kalau mengikut proses perundangan, proses pendakwaan dan sebagainya memakan masa yang lama, dan orang ni pun mungkin akan duduk lama di dalam pusat tahanan ataupun di mana-mana penjara lah apabila menjalani hukuman, kan. Ada lebih baik mungkin dia untuk memikirkan benda ni mudah, dan kita galakkanlah dia mengambil peluang daripada apa yang kerajaan tawarkan buat masa ni.